Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Siti Nadira binti Rizwan, bernombor metrik 181130714 selaku Ketua Kumpulan. Hasil perbincangan bersama, kami sebulat suara memilih tajuk Konsep dan Etika Tanggungjawab Sosial di Malaysia. Saya serahkan kepada Muhammad Nazmi untuk menerangkan berkaitan pengenalan tentang topik yang telah kami pilih. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Yazid akan membentangkan pengenalan. Apa itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial ialah mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang sebagai individu, majikan, pekerja, rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Tanggungjawab sosial juga boleh didefinisikan kepada dua aspek. Aspek individu. Warga yang bertanggungjawab sentiasa mengutamakan kepentingannya kepada masyarakatnya atau negaranya. Dari aspek global, manusia juga mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahzad Izzati binti Badrul Hisham, nombor metrik 181132690, ingin mendeskripsikan tentang sejarah tanggungjawab sosial. Bermula apabila berlakunya pertelingkahan antara Henry Ford dan Dodge. Ford mempertahankan keputusannya untuk melaburkan keuntungan terkumpul yang diperolehi oleh syarikatnya dan mengurangkan harga kenderaan Model T pada masa itu. Beliau turut menyatakan matlamat syarikatnya itu iaitu untuk melakukan sebanyak yang mungkin untuk kepentingan orang ramai, memberikan peluang pekerjaan dan membuat kereta yang boleh digunakan oleh orang ramai dan secara tidak langsung untuk mendapatkan pulangan. Menurut beliau, perniagaan adalah perkhidmatan dan bukannya bonanza. Namun begitu, pandangan beliau ditentang sepenuhnya, bukan sahaja oleh pemegang-pemegang saham, tetapi juga oleh mahkamah. Idea yang dilontarkan oleh Henry Ford itu membibitkan benih-benih perbincangan yang kemudiannya telah berkembang luas dan mula diterima pakai oleh masyarakat dunia. Ia telah menjadi tumpuan perbincangan sarjana barat terdahulu. Sarjana barat sepakat mengatakan bahawa Howard Bowen merupakan orang pertama yang menulis mengenai hubungan antara masyarakat dan syarikat. Sehingga penghujung tahun 1990-an, barulah konsep tanggungjawab sosial ini diterima pakai seluruh dunia. Perubahan dalam penerimaan tanggungjawab sosial ini dapat dilihat apabila 80 tahun selepas Henry Ford mengutarakan ideanya. Isu tanggungjawab sosial ini sekali lagi ditimbulkan oleh waris keturunan Henry Ford iaitu William Clay Ford Jr. apabila beliau memegang tampuk pimpinan syarikat tersebut. Sehingga kini, semakin banyak syarikat korporat yang melaksanakan tanggungjawab sosial, terdapat juga syarikat yang mewujudkan satu polisi khas berkaitan tanggungjawab sosial ini. Di Malaysia, Dasar Sosial Negara telah diluluskan oleh Kabinet pada 19 Februari 2003, bermatlamat untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Terdapat 4 pembahagian tanggungjawab sosial. Salah satunya adalah tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau ahli masyarakat boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pertama sekali, sebagai rakyat atau ahli masyarakat, kita mestilah bertanggungjawab terhadap diri sendiri atau menjadi ejen moral. Ejen moral mestilah memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Selain itu juga, sebagai khalifah, kita seharusnya bertanggungjawab dan amanah. Bertanggungjawab dan amanah dalam arti kata adalah
individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan juga manusia yang memiliki watak yang baik. Yang kedua, sebagai rakyat atau ahli masyarakat, kita mestilah bertanggungjawab terhadap manusia lain juga. Sebagai contoh, pertama sekali kita mestilah berinteraksi dan bekerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Seterusnya, saling memerlukan. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya. Selepas itu, peranan menjunjung amar makruf nahi mungkar menjadi peniup-niup wisil di mana pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam masyarakat atau organisasi. Yang terakhir sekali, sifat kesukarelawanan dan kedermawanan dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia, bantuan bencana, air bersih dan program pendidikan. Sekian daripada saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya untuk meneruskan perbincangan ini. Assalamualaikum dan salam muafakat. Saya Natasha Lena binti Kamaruzaman, nombor matrik 181132672 akan menerangkan tentang tanggungjawab sosial terhadap pekerja. Pekerja ialah individu tenaga buruh yang terlibat dalam menyumbangkan sumber tenaga manusia daripada peringkat atasan sehingga ke peringkat bawahan dalam sesebuah organisasi. Tanggungjawab sosial terhadap pekerja yang pertama adalah mewujudkan suasana harmoni dengan adanya birokrasi yang akan mentadbir dan menguruskan sistem dengan teratur. Mengurangkan bebanan kerja di mana pembahagian kerja hanya dalam waktu bekerja dan juga melonggarkan peraturan. Yang kedua, mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, selesa dan selamat bagi meningkatkan produktiviti pekerja. Dalam hal ini, apabila tingkatnya produktiviti pekerja, tanggungjawab sosial dapat dipraktikkan dengan mengamalkan dasar upah dan gaji yang selaras dengan daya pengeluaran dan peningkatan kejayaan firma. Yang ketiga, tanggungjawab dalam mengamalkan 6 sifat amanah kepada profesion iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Dan yang keempat, mengamalkan dasar pengambilan pekerja yang adil dengan menawarkan khidmat yang sama rata kepada semua tanpa mengira kaum, warna kulit, fahaman politik dan sosioekonomi. Dan yang terakhir, menyediakan latihan dan pembangunan kerjaya kepada pekerja. Kelima-lima tanggungjawab terhadap kerja ini adalah sangat penting untuk semua pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan amanah dan dapat memberikan sumbangan besar terhadap syarikat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fikri Nuzuri, bernombor matrik 181021136. Ini saya ingin berbincangkan tentang tanggungjawab sosial sebagai sebuah syarikat korporat dan perniagaan. Tanggungjawab sosial korporat adalah etika, telus dan pengurusan undang-undang oleh syarikat atau organisasi untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat. Ia dikaitkan dengan aspek persekitaran atau sosial yang membentuk sebuah syarikat. Secara amnya, syarikat menjalankan program sosial yang mencapai faedah berguna baik secara dalaman dan masyarakat, meningkatkan kualiti individu yang bekerja di dalamnya dan jiran-jiran yang tinggal di sekitarnya. Pada masa ini, kebanyakan pengurusan didasarkan pada posisi yang bertanggungjawab mengenai kesan aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, mereka membuat rancangan untuk bertindak dari perspektif pembangunan lestari. Tanggungjawab sosial adalah penting untuk perniagaan kerana ia menunjukkan kepada kedua-dua pengguna dan media bahawa syarikat itu mengambil kepentingan dalam isu-isu sosial yang lebih luas yang tidak mempunyai kesan langsung terhadap margin keuntungan. Isu-isu ini mungkin adalah tempatan nasional atau global, tetapi kebimbangan terhadap kesihatan dan kesedaran orang lain yang tidak melibatkan penjualan dapat dilihat sebagai terpuji jika ia ditangani dengan lebih baik. Oleh sebab itu, bukti dasar tanggungjawab sosial yang sihat boleh memberi kesan kepada keputusan membeli di mana pelanggan berusaha membuat pembelian etika. Ini seterusnya boleh membawa kepada keuntungan yang lebih besar untuk perniagaan. Walau bagaimanapun, membina reputasi yang sangat dihormati dan boleh dipercayai adalah lebih berharga dalam contoh ini
dan pemerhati menghargai bahawa inisiatif tanggungjawab sosial mengambil masa untuk menumbuhkan dan mengurus. Apabila kepentingan tanggungjawab sosial diiktiraf sebagai sebahagian daripada asas perniagaan, impak usaha tersebut dapat membawa akibat perubahan kehidupan bagi penerima bantuan dan sama-sama menanamkan perasaan bangga dalam orang yang menyokong dan bekerja ke arah pertumbuhannya. Sebuah perniagaan boleh berkembang atau tanpa tanggungjawab sosial, tetapi berbuat baik bagi orang lain membolehkan perniagaan dapat ganjaran yang lebih banyak dalam pelbagai cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Abdul Manaf. Nombor matrik pelajar saya adalah 18 11 30 707. Saya akan huraikan tentang tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar. Sebagai kelompok sosial, kita perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang. Kerana kelompok sosial adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi akan mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya dan akan mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat. Contohnya seperti pencemaran air dan udara. Tanggungjawab sosial juga boleh meningkatkan penjagaan alam sekitar dalam bentuk mengelakkan sebarang pencemaran alam sekitar. Contohnya seperti pencemaran udara, pencemaran air maupun darat. Dan selain itu, kelompok sosial boleh membantu mengekalkan rantaian alam sekitar seperti penanaman semula pokok, mengutip sampah di tepi pantai dan menyertai program gotong royong dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziziati binti Ali bernombor matrik 181130667 akan membincangkan subtopik kesukarelaan. Apakah itu kesukarelaan? Kesukarelaan ialah orang yang melakukan perkara secara sukarela tanpa paksa dan mengharapkan balasan dengan niat yang ikhlas. Melakukan kesukarelaan tidak memerlukan sebarang syarat dan kelayakan. Kesukarelaan boleh dilihat sebagai konsep perkhidmatan dan perkongsian. Ia juga merupakan satu proses pembelajaran dan pengalaman. Kesukarelaan menyumbang dari segi tenaga kerja. Ia melibatkan aktiviti bersama masyarakat. Apakah contoh-contoh kesukarelaan? Contoh-contoh kesukarelaan ialah membantu masa bencana alam ketika banjir, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Selain itu, membantu program kerajaan adalah merupakan kesukarelaan juga. Pada tahun 2021, kerajaan memerlukan sukarelawan untuk membantu program pemberian vaksin. Berdasarkan statistik daripada IYRES, terdapat 94,319 pelajar yang terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Fauzi. Nama matrik saya adalah 181130687. Saya akan menerangkan bahagian kesimpulan. Dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat, dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Perwatakan baik diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu kita fahami dan hayati dan diamalkan. Yang pertama adalah tanggungjawab kepada Tuhannya. Yang kedua adalah tanggungjawab kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab kepada orang serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya berjaya direalisasikan setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.